بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita diberikan nikmat iman dan juga nikmat Islam, nikmat menuntut ilmu, kelapangan, nikmat masa dan seluruh nikmat-nikmat Allah Subhanahu Wa Taala yang tidak terkira banyaknya. Dan bersyukur kita juga kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan nikmat-nikmat yang Allah limpahkan kepada kita itu dapat membantu kita untuk sentiasa menambahkan lagi kesyukuran dan sentiasa berusaha untuk merealisasikan pengabdian kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan antara usaha kita untuk tahqiq ubudiyah, untuk merealisasikan perhambaan dan pengabdian kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, antaranya adalah dengan kita menuntut ilmu. Antaranya adalah dengan kita menyebarkan ilmu. Dan inilah jihad yang paling mendesak pada zaman ini, dan jihad yang teragung, iaitulah kita menuntut ilmu dan kita menyebarkan ilmu dan kita berusaha untuk mempertahankan ilmu. InsyaAllah pada tengah hari ini kita akan menyambung perbahasan kita terkait dengan topik kita berkenaan dengan tazkiyatun nafs, penyucian jiwa, yang kita berpandukan daripada kitab yang dikarang oleh Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala, Ighathatul Lahfan fi Masayidis Syaitan, menyelamatkan hati daripada tipu daya syaitan. Baik, jadi kita sambung pada kenyataan Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala pada halaman yang ke-380. Kita sambung pada, masih lagi kita membahaskan tentang tipu daya syaitan terhadap mereka yang fanatik dan taksub kepada kubur. Dan perbahasan kita pada walamma balaghahu anna an-nasa yantabuna asy-syajarah allati baya'a tahtaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashabuhu التي بايع تحتها رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه أرسل فقطعها. Baik. Okey, barakallahu fikum. Baik. Jadi kat sini kita berhenti itu 380. Surat 380. Kalau kita rewind sikit, kita ke belakang sikit, kita tengok okey sini untuk kita dapatkan gambaran umum. Tajuk kita tu sebelum ni kita bincang pasal apa? Tentang ta'rifan ataupun tafsiran Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah, tahqiq tentang tafsir makna ansab, kan? Yang ini berhala yang kita bincangkan sebelum ni, dan tahrir dan juga tahqiq Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala sangat membantu kita untuk memahami makna berhala dan konsep keberhalaan. Kita kena faham berhala satu, dan kena faham juga konsep keberhalaan tu, kan? Dan kita dah ulaskan sebelum ni berkenaan dengan kayu, pokok, kemudian berhala, dan dari sudut connection antara makna dari sudut bahasa dan juga makna dari sudut istilah, dan kita tak ulang di sini. Cuma yang terakhir tu kita bincangkan tentang bagaimana
perintah Nabi SAW kepada khalifahnya dan juga kepada sahabatnya dan juga kepada amir, yakni wakil Nabi SAW, iaitu Ali bin Abi Talib radhiyallahu an, supaya menghilangkan wasilah-wasilah yang boleh membawa kepada kesyirikan, wasilah-wasilah yang merupakan syiar bagi kaum musyrikin seperti berhala dan binaan di atas kubur. Diperintahkan oleh Nabi SAW kepada Ali, alla ada' timthalan illa tamastuhu wala qabran musyrifan illa sawaituhu. Baik. Kemudian Ibnu Qayyim dia sebut apa, wa amma as-sahabatu bi amri Umar bin al-Khattab qabra Daniel wa akhfahu 'anil nas. Ini pun kita dah bacakan sebelum ni. Umar bin al-Khattab mengarahkan para sahabat untuk menghilangkan, amma maknanya membutakan, menghilangkan jejak-jejak kubur milik Daniel. Yang dikatakan dia Nabi, ada kata dia wali, ada kata dia orang salih. Wa akhfahu 'anil nas, dan mereka menghilangkan hal tersebut daripada manusia. Mereka menyembunyikan dan tak bagi tahu kat mana kubur dia. Sebab nak jaga apa? Nak jaga tauhid. Tahqiq tauhid. Baik. Kemudian sini kita sambung kat sini hari ni. Walamma balaghahu an-nasa walamma balaghahu anna an-nasa yantabuna asy-syajarah allati بايع تحتها رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه أرسل فقطعها. Baik. Apabila sampai kepadanya, yakni kepada siapa ni? Kepada Umar. Sampai kepada Umar terkait dengan apa manusia mula menuju kepada pokok yang syajarah, yakni pokok yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima bai'ah para sahabat, yakni merujuk kepada Sulhul Hudaybiyah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran. Maknanya pokok tu Allah Taala sebut dalam Quran tentang syajarah, yakni bagaimana apa dia bai'ah janji setia itu diambil oleh Nabi SAW daripada para sahabat di pokok, di bawah pokok tersebut, kan, iaitulah dalam surah Al-Fathu ayat yang ke-18, yang Allah Taala sebut laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayi'unaka tahta asy-syajarati fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala as-sakinata 'alaihim wa athabahum fathan qariba. Demi sesungguhnya Allah redha akan orang-orang yang beriman ketika mereka memberikan bai'ah, pengakuan taat setia kepadamu wahai Muhammad, di bawah naungan pohon yang termaklum di Hudaybiyah. Maka dengan itu ternyata apa yang sedia diketahuinya tentang kebenaran iman dan taat setia yang ada dalam hati mereka, lalu dia menurunkan semangat tenang, tenteram, as-sakinah, ketenteraman, ketenangan kepada mereka dan membalas mereka dengan kemenangan yang dekat masa datangnya. Jadi menunjukkan kepada kita, ya, pokok itu Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran. Tetapi adakah tujuan Allah Ta'ala sebut pokok itu di dalam Al-Quran? Tujuannya adalah kita kena cari pokok itu dan kita kena berta'abbud. Kita kena tawajuh pergi cari pokok itu. Soalan. Bila kita baca dalam surah Al-Fathu ayat 18. Laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayi'unaka tahta asy-syajarati fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala as-sakinata 'alaihim wa athabahum fathan qariba. Persoalannya di sini, adakah bila Allah Taala sebut pokok tu syajarah, asy-syajarah al-ma'lumah, syajarah di Hudaybiyah, adakah maksudnya kita kena pergi cari pokok tu?
tabarruk dengan pokok tu. Persoalan ni kita perlu lihat pada pengamalan para sahabat. Adakah sahabat lepas daripada Allah Ta'ala turun ayat ni, ada riwayat yang menyebutkan para sahabat pergi dekat pokok tu hari-hari ataupun mengisyaratkan pokok itu ataupun tawajuh kepada pokok itu ataupun pergi tabarruk daripada pokok itu? Jawapannya tidak. Tidak ada. Sama macam gua Hira, Ghar Hira. Lepas turun wahyu pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq sampai akhir ayat. Nabi SAW turun kembali ke rumah Khadijah, zammiluni zammiluni, kemudian turun lagi ayat, dan setelah itu tidak ada riwayat yang menyatakan Nabi SAW berulang-alik naik ke Gua Hira itu untuk beribadah di situ lagi. Tidak ada. Sekali itu saja. Kan? Nabi diperintahkan untuk berdakwah. Wa anzir ashiratakal aqrabin. Nabi diperintahkan untuk berdakwah. Dan begitu juga pada fasa Madani, pada ketika Nabi SAW sudah berhijrah ke Madinah, tidak ada juga riwayat yang menyatakan Nabi SAW ziarah ke ataupun datang buat umrah ataupun haji, kemudian Nabi pergi singgah dekat Gua Hira. Tidak ada. Semua itu adalah kita kata pengamalan. Dari sudut amalan, dari sudut kita kata kena tengok dari sudut bagaimana praktik salaf Nabi SAW dan para sahabat. Tidak berguna kalau kita ambil dalil-dalil tetapi kita tidak tatbik mengikut pengamalan para sahabat. Tak ikut praktik tatbik pengamalan yakni ulama-ulama yang ikut jalan mereka. Baik. Jadi kalau kita faham ayat ni dalam surah Al-Fath ayat 18 tu, tak kecuali ahlul bidah je yang akan faham kena cari pokok tu. Tak, kita tak diperintahkan untuk mencari pokok tersebut kerana pokok itu sudah dipotong. Satu. Sebab itu siapa yang perintahkan untuk tebang pokok tersebut? Umar. Sebab itu Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah, beliau bawakan riwayat ini. Beliau kata apabila sampai ke berita kepada Umar, manusia mula yantabun ni maknanya yatawajjahun, maknanya yaqsudun, mereka mula pergi bermaksud bertujuan untuk pergi ke pohon syajarah, yakni pohon yang Nabi SAW pernah menerima baiat para sahabat ketika sulh Hudaybiyah atau baiatul Ridwan. Peristiwa itu dalam sirah, dalam kitab-kitab sirah dibahaskan kan, iaitulah ketika berita tersebarnya pembunuhan Uthman bin Affan radhiyallahu an. Jadi berlakulah kita kata baiatul Ridwan. Itu satu peristiwa. Dan juga dalam konteks ini adalah bai'ah yang dimaksudkan di sini, iaitulah dalam peristiwa Hudaybiyah. Peristiwa Hudaybiyah. Baik. Jadi apa yang berlaku bila sampai berita manusia mula pergi dekat pokok tu, Umar pun perintahkan utusan, arsala, maknanya Umar utuskan utusan supaya menebang pohon tersebut. Faqata'aha. Umar tak kata buat pagar cantik-cantik supaya orang boleh ziarah, supaya orang boleh tabarruk, supaya ambil kenang-kenangan, supaya orang boleh tahu inilah pokok yang sahabat dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duduk di bawahnya. Kita buat tempat-tempat kenangan. Tidak. Umar, fiqh beliau adalah menjangkau pemahaman dan fiqh orang-orang yang tidak sampai pada tahapnya. Dan Umar seorang mujtahid mutlak. Dan Nabi SAW memerintahkan kepada semua para sahabat, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Hendaklah kamu berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, dan berpegang teguh dengan sunnah khalifah-khalifahku yang mendapat petunjuk
yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan bimbingan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, qaul Umar kalau bersendirian bukanlah hujah dengan sendirinya. Ini kita kena faham beza ni. Qaul seorang sahabat bukan hujah dengan sendirinya. Laisa hujjah binafsiha. Kena faham. Tetapi hujjah bighairiha. Maknanya, kalau kita kena faham, kalau Umar punya pendapat peribadi, yang mana pendapat peribadi Umar itu disanggah oleh sahabat yang lain, ataupun ada sahabat lain yang ada dalil, ataupun ada riwayat, ataupun ada ilmu, sama ada yang selevel dengan Umar, seperti Abu Bakar, bahkan Abu Bakar lebih afdal, ataupun yang bawah daripada Umar, sahabat-sahabat sigharu sahabah, katakan ada pendapat Umar yang bercanggah dengan pendapat-pendapat sahabat yang lain, dan sahabat lain tidak setuju dengan pendapat Umar. Adakah pendapat Umar itu menjadi hujah secara sendirinya? Jawapannya tidak. Kerana Umar bukan Nabi. Macam mana sekalipun beliau Umar, beliau bukan Nabi. And walaupun Umar ada khasais, ada keistimewaan yang khusus. Keistimewaan yang khusus ni kita kata apa? Khusus. Maknanya dalam nas, dalam hadis Nabi SAW, Nabi perintahkan para sahabat untuk ikut sunnah Umarain, sunnah dua orang Umar, ataupun sunnah Abu Bakar dan Umar. Sunnah Abu Bakar dan Umar. Dalam riwayat-riwayat yang sangat banyak yang menunjukkan kelebihan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Maknanya Nabi SAW perintahkan para sahabat untuk ikut sunnah Abu Bakar dan Umar. Nabi, ada riwayat Nabi sebut, Nabi SAW memang khusus Nabi kata ikut Abu Bakar dan Umar. Ikut apa? Abu Bakar dan Umar. Kan? Antaranya riwayat kita cek, kita kongsi riwayat tersebut, iaitulah dalam Jami' At-Tirmizi, Jami' At-Tirmizi ataupun At-Tirmizi, dalam Sunan Ibn Majah, Musnad Imam Ahmad, hadis Huzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu. Nabi SAW bersabda, iqtadau billadzaini min ba'di Abi Bakrin wa Umar. Iqtadau billadzaini min ba'di atau billadzaini min ba'di Abi Bakrin wa Umar. Contohilah kamu, ikutilah kamu dua orang selepasku nanti, iaitulah Abu Bakar dan Umar. Khasais, yakni keistimewaan Umar dengan Abu Bakar. Maknanya kalau kita sekarang nak buat mazhab, kita kena buat mazhab Abu Bakar dengan Umar kalau ikut dalil ni. Tapi adakah itu yang difahami oleh para sahabat? Adakah para sahabat faham kalau macam tu kita kena ikut Abu Bakar dan Umar, pasal Abu Bakar dan Umar mazhab dia, Nabi kata suruh ikut? Adakah sahabat faham macam tu? Jawapannya tidak. Sahabat faham ikutlah Abu Bakar dan Umar pada perkara yang mereka bersepakat dan menepati sunnah Rasul SAW. Kerana ghalibnya Abu Bakar dan Umar tidak akan menyelisihi Nabi SAW. Kan? Itu kefahaman para sahabat. Sebab itu kita tak pernah dengar lepas tu sahabat pakat-pakat buat mazhab Umar, mazhab Abu Bakar, mazhab, tak ada. Sebab mereka faham. Hanya hujjah fi nafsihi, hanya hujjah yang bersendiri, hujjah yang berdiri dengan sendirinya hanya satu saja, iaitulah sunnah Nabi SAW. Hadis ni sahih. Hadis ni hasan. Hadis ni hasan. Imam At-Tirmizi hasankan hadis ni. Kan? Dalam riwayat lain, dalam
Imam Syekh Al-Albani rahimahullah sahihkan dalam riwayat At-Tirmizi itu, dalam dengan lafaz apa? Inni la adri ma qadru baqaikum, atau inni la adri ma qadru baqai fikum. Itu lafaz yang lengkap. Faqtadau bil ladaini min ba'di wa asyara ila Abi Bakr wa Umar wahtadu bihadi Ammar wa ma haddathakum Ibnu Mas'ud fasaddiquh. Nabi SAW sebut dekat para sahabat, sesungguhnya aku tidak tahu ma qadru baqai fikum, aku tak tahu bila aku nak kekal hidup lagi, aku tak tahu bila aku akan meninggal dunia, dan aku tak tahu bila aku ni nak kekal hidup bersama dengan kamu, aku akan meninggal. Maknanya Nabi isyaratkan tentang hayat baginda akan, ajal baginda sallallahu alaihi wasallam akan datang. Kemudian Nabi bagi petunjuk, faqtadau bil ladaini min ba'di, maka ikutlah dua orang selepasku, selepas pemergian aku nanti, selepas kewafatan aku nanti. Lalu Nabi SAW wa asyara ila Abi Bakr wa Umar, maka Nabi SAW isyaratkan kepada Abu Bakar dan Umar, ditunjuk, ikutlah dua orang ni, Abu Bakar dan Umar. Wahtadau bihadi Ammar, dan berpetunjuklah dengan petunjuk Ammar, yakni Ammar bin Yasir. Wa ma haddathakum Ibnu Mas'ud fasaddiquh. Nabi kata, kalau apa yang Ibnu Mas'ud riwayatkan kepada kamu, maka benarkan dia. Okey, kat sini ada 4 orang. Abu Bakar, Umar, Ammar, Ibnu Mas'ud. Adakah sahabat-sahabat Nabi, adakah Huzaifah selepas mendengar hadis Nabi SAW ini, Huzaifah faham, Huzaifah istinbat? Ada 4 mazhab kat sini. Mazhab Abu Bakar, Bakri. Mazhab Umar, Umari. Mazhab Ammar, Ammari. Mazhab Ibnu Mas'ud, Mas'udi. Adakah? Tidak. Sebab apa? Sebab para sahabat faham, bukan yang dimaksudkan oleh Nabi SAW itu adalah untuk menjadikan seorang tokoh atau seorang individu itu sebagai madar kebenaran, sebagai tempat berpaut kebenaran segala-galanya di situ. Tidak. Sebab itu Nabi kata, ikut Abu Bakar dan Umar. Berpetunjuk dengan petunjuk Ammar. Benarkan riwayat Ibnu Mas'ud. Maknanya haddathakum, idza haddathakum Ibnu Mas'ud fasaddiquh. Maknanya Nabi SAW bukan perintahkan mereka untuk berpecah belah, untuk taksub kepada Abu Bakar atau Umar atau Ibnu Mas'ud atau Ammar bin Yasir. Adakah bermaksud mereka itu saja yang perlu diambil ilmunya? Tidak. Nabi SAW ajar Ibnu Abbas, Nabi doakan Ibnu Abbas. Nabi SAW perintahkan Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, Zaid bin Thabit, dan sahabat-sahabat yang lain, Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, Nabi utuskan ke Yaman. Muaz bin Jabal, Nabi utuskan ke Yaman. Maknanya ada ramai lagi sahabat. Tidak terbatas hanya kepada mana-mana individu. Kalaulah sahabat faham macam golongan mutaakhirin yang sempit dan taksub, menyempitkan kebenaran hanya kepada beberapa mazhab, kalaulah sahabat ni macam mereka, sudah tentulah kita akan dengar mazhab-mazhab yang sahabat ni hanya terbatas kepada beberapa orang individu sahaja. Tetapi tidak. Wa fi hadza ibtalun litaqlid. Dan di sini menunjukkan terbatalnya taklid. Terbatalnya kita kata, kita menjadikan taklid kepada asykhas, taklid kepada mazhab, taklid kepada individu, taklid kepada kumpulan, taklid kepada sesuatu apa kita individu dan tokoh. Maknanya terbatal taklid. Sebab kalaulah difahami oleh sahabat, kena ikut Umar saja, kena ikut Abu Bakar dengan Umar sahaja, sahabat tak faham macam tu. Sebab apa? Sebab Abu Bakar dan Umar bukan hujjah pada fi nafsih. Maknanya bukan hujjah yang bersendiri. Sebab mereka adalah sahabat Nabi. Mereka adalah wazir, menteri Nabi.
menteri kanan Nabi SAW, sahabat Nabi dunia dan akhirat, sahabat hidup dan mati. Kubur mereka itu bersebelahan dengan Nabi SAW. Itulah bukti menunjukkan betapa rapatnya Abu Bakar dan Umar dengan Nabi SAW. Kedudukan kubur mereka itu menunjukkan itu afdaliyah, kelebihan dan keistimewaan mereka. Tetapi tidak ada para ulama yang faham kebenaran hanya terbatas kepada Abu Bakar dan Umar. Tidak. Ini Abu Bakar adalah manusia yang paling afdal selepas para nabi dan rasul dengan ijma'. Dan Umar manusia yang paling afdal lepas Abu Bakar dengan ijma'. Dan Umar adalah mulham, orang yang Allah bagi ilham. Tetapi dia tidak tajarruk dengan mengatakan semua kebenaran ada pada aku. Tidak. Abu Bakar pun tidak pernah mendakwa, mendabik dada semua kebenaran ada pada aku. Di sinilah golongan mutaakhirin kena belajar. Kita ni mutaakhirin dah jauh-jauh dah. Datang pula orang mana, datang pula orang individu mana, datang sini, datang bawa syubhat orang mana kita pun tak kenal, orang itu datang sini, dia kata kena wajib ikut mazhab sekian, mazhab ini paling bagus, mazhab ini paling baik, mazhab ini paling dekat dengan sunnah, mazhab kita pun pening. Kita kena belajar daripada sirah para sahabat. Bagaimana tawaduknya mereka, rendah dirinya mereka terhadap kebenaran. Kalau kita ikut logik, Abu Bakar dengan Umar dia boleh buat mazhab sendiri. Tetapi tak ada riwayat yang menyebutkan para sahabat hanya membataskan kebenaran kepada Abu Bakar dan Umar. Mereka merujuk Abu Bakar dan Umar dalam isu-isu yang nawazil, isu-isu yang menggoncang umat Islam ketika pada zaman Abu Bakar dan Umar. Mereka adalah hujah pada ketika itu. Hujah maknanya hujah pada para sahabat untuk dirujuk kerana mereka adalah orang yang paling alim, mujtahid mutlak, yang paling dekat dengan Nabi SAW, Abu Bakar dan Umar. Sebab itu Nabi SAW mengisyaratkan kepada sahabat, ikutilah Abu Bakar dan Umar setelahku nanti. Kerana Abu Bakar dan Umar adalah orang yang paling dekat dengan Nabi SAW, qaulan wa fi'lan, khuluqan wa akhlaqan. Bukan khuluq, akhlaqan, khuluqan tak. Paling dekat akhlaqan. Paling dekat qaulan wa fi'lan. Perkataan, pendapat mereka itu lebih dekat dengan Nabi SAW. Kita kena faham. Itu contoh. Macam mana kita nak faham? Tiba-tiba kita yang dah 1444 Hijrah ditambah lagi dengan perselisihan yang sangat banyak, ditambah lagi dengan hawa nafsu yang tersebar, ditambah lagi dengan bid'ah-bid'ah yang menyeleweng. Jarak kita dengan Nabi SAW, dengan sahabat 1400. Tiba-tiba kita kata kebenaran hanya ada pada satu mazhab. Ataupun kita menyatakan kebenaran itu hanya ada pada 4 mazhab sahaja. Walhal, kalau kita lihat tahqiq, mazhab-mazhab dalam Islam ini tak terbatas pada 4 mazhab yang muktabar saja. Memanglah 4 mazhab yang muktabar ni yang masyhur. Walhal di sana ada lagi mazhab. Ibnu Jarir At-Tabari ada mazhab dia sendiri. Al-Laits bin Sa'ad ada mazhab dia sendiri. Tetapi mereka tidak pernah mengilzamkan manusia kepada satu mazhab atau kepada satu individu, tokoh. Semuanya kembali kepada asal, yakni ikut Nabi SAW dan ikut orang yang paling dekat dengan Nabi, yakni para sahabat. Yang ni ada autoriti. Sahabat Nabi, ijma' mereka itu Allah pelihara. Maksum. Itu kita kena faham. Bila kita sebut sahabat Nabi, ala afradihim, maknanya by individual, dia tak maksum. Kalau Abu Bakar seorang-seorang saja, dia tidak maksum. Umar seorang-seorang saja tak maksum. Ali tidak maksum. Uthman tidak maksum. Tetapi bila mereka bersepakat, kesepakatan mereka itu maksum.
Kita kena faham. Dan di situlah nukilan ijma' datang. Nukilan ijma' datang. Sahabat-sahabat bersepakat dalam sesuatu isu. Maka sampai kepada kita ijma' mereka, maka ijma' mereka terpelihara. Maknanya Allah Ta'ala perintahkan apa? Dalam Quran, وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ كَمَا تَوَلَّى وَنُسْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Allah jadikan penentangan pada peringkat awal adalah pada Rasul. Siapa yang menentang Rasul? Maknanya menentang sunnah, menentang petunjuk Nabi, menentang dalil. Kerana Nabi SAW adalah dalil pada diri dia sendiri. Fi nafsihi. Sunnah al-hujjah al-mustaqillah. Sunnah itu adalah hujjah yang tersendiri. Hadis adalah hujjah yang tersendiri. Jadi Allah kata, siapa yang menentang sunnah, menentang Rasul, min ba'di ma tabayyana lahul huda, setelah dia jelas kepadanya petunjuk yang ada dalam sunnah tersebut, dalam hadis tersebut. Wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin, dan dia nak ikut jalan yang bukan jalan orang beriman. Bukan jalan orang beriman, yakni ijma' para sahabat. Ijma' yang mu'tabar, ijma' para sahabat. Bukan ijma' orang-orang yang datang kemudian. Ijma' mutaakhirin tidak berdiri dengan sendiri. Mesti kena kembalikan kepada ijma' sahabat. Sebab itu Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala sangat ketat dalam nak menerima perkhabaran tentang ijma'. Sebab itu Imam Ahmad kata, siapa yang dakwa ijma' dia dusta. Sebab kena buktikan, bukan suka-suka hati. Dan itu ijma' yang dimaksudkan oleh mutaakhirin, golongan yang datang kemudian. Walaupun kemungkinan nukilan itu adalah benar daripada ulama' yang datang pada kurun yang terkemudian, tetapi adakah praktikal ataupun tatbiq, pengamalan terhadap ijma' tersebut benar? Itu pun perlu diteliti. Kita tak boleh bermudah-mudah. Sebab itu kena rujuk pada yang awal. Sebab kebarangkalian untuk berlaku penyelewengan dalam kalangan golongan yang kemudian sangat banyak. Lebih-lebih lagi dengan tersebarnya taksub, tersebarnya hawa nafsu. Macam zaman sekarang lah, kita tak boleh bermudah-mudah. Siapa sahaja yang mendakwa dia ulama', kita terus percaya. Boleh ke? Betul ke cara? Siapa sahaja yang mendakwa dia sebagai ahli ilmu, kita terus percaya. Betul ke cara? Siapa sahaja yang mendakwa ijma', kita terus percaya. Tak boleh lawan pasal dia alim. Siapa sahaja yang mendakwa ada ilmu, kita pun percaya. Oh, dia ni hebat. Orang ni kata dia, kita terus percaya. Tak boleh dibantah. Tak betul. Siapa sahaja bawa dekat kita riwayat, kita terus percaya. Oh, takkan dia nak tipu, takkan syekh tu nak tipu, takkan Tok Lebay nak tipu, takkan. Habislah kalau macam tu. Rosaklah manhaj cara kita beragama. Tatbiq maknanya kadang-kadang orang kita ni kadang-kadang dia betul dah dia nak mengagungkan ulama', bagus dah dia nak menta'zim ulama', betul dah dia nak hormat ulama', tapi itu dari sudut taksil okey, tak ada masalah. Tapi bila tatbiq ni tak kena. Tatbiq maknanya pengamalan, praktikalnya ke laut. Kita bukan hidup zaman sekarang ni, zaman macam zaman kita kata sahabat Nabi yang terawal, maknanya zaman Khulafaur Rasyidin. Kita hidup di zaman fitan. Kita hidup di zaman mana kebenaran bertukar menjadi kebatilan, kebatilan bertukar menjadi kebenaran.
Sebab itulah Imam Muslim rahimahullahu ta'ala mentaksilkan asal, yakni meletakkan asas yang paling kukuh di dalam muqaddimah sahihnya Imam Muslim Ibn Hajjaj An-Naisaburi. Dalam Sahih Muslim, dalam muqaddimah Sahih Muslim, Imam Muslim letakkan satu taksil yang wajib dipegang oleh orang-orang Islam, iaitulah apa? Riwayat daripada Ibn Sirin yang menyebutkan lam yakunu yas'aluna 'anil isnadi falamma waqa'atil fitnah qalu sammu lana rijalakum fayunzaru ila ahli sunnah fayu'khadhu hadithuhum wa yunzaru ila ahli al-bid'ah fala yu'khadhu hadithuhum. Kami dahulu tidak pernah bertanyakan tentang isnad, tidak pernah bertanyakan tentang sandaran, sumber. Falamma waqa'atil fitnah, apabila berlaku fitnah, pertempuran, peperangan, pertelingkahan, khilaf, ikhtilaf, pertelegahan, perbezaan pendapat, peperangan, mengkafirkan antara satu sama lain. Yang datang kemudian, kita ni lagi dahsyat ni. Ini Ibn Sirin ni awal lagi. Muhammad Ibn Sirin Al-Ansari. Tabakat yang ketiga. 110 hijrah beliau wafat, lebih kurang 100 hijrah. Tabi'in pada tabakat yang ketiga. Berlaku fitnah banyak. Kita 1444 hijrah, boleh relax goyang kaki, tak apa, sangka baik. Dia kan alim, dia kan takkan dia nak tipu. Dia kan ulama, orang tu kan ulama, orang ni kan alim. Dia kan ustaz, dia kan syekh, dia kan ni, takkan dia nak tipu. Takkan dia salah, takkan dia ini siapa ajar cara macam tu. Wajib kita ihtiram ulama, tetapi menjadi kesalahan apabila kita beranggapan pendapat-pendapat ulama itu langsung tidak boleh disentuh, langsung tidak boleh ditolak, seakan-akan dia adalah nas, seakan-akan dia adalah dalil yang tersendiri. Ini adalah salah. Sebab itulah bila berlaku fitnah, kata Muhammad Ibn Sirin, tabi'in, ahli sunnah pun mula bertanyakan, sammu lana rijalakum, namakan kepada kami perawi-perawi kalian, tokoh-tokoh kalian, perawi-perawi hadis. Fayunzaru ila ahli sunnah, maka dilihat kepada ahli sunnah. Ahli sunnah maknanya orang yang iltizam dengan sunnah, dengan akidahnya, dengan manhajnya, dengan pengamalan usulnya. Fayu'khadhu hadithuhum, maka diambil hadis mereka, diambil bicara mereka, riwayat mereka. Wa yunzaru ila ahli al-bid'ah, dan dilihat pada ahli al-bid'ah. Fala yu'khadhu hadithuhum, dan jangan diambil, tidak diambil riwayat mereka. Poin yang anda nak tekankan di sini, ini asas. Kita tak perincikan, tapi asas usul yang kita kena tegaskan. Kalaulah kita hanya berlepas tangan, siapa kata? Ulama kata. Siapa kata? Syekh kata. Siapa kata? Imam kata. Siapa kata? Kita tak boleh bantah. Siapa kata? Ulama sekian kata. Siapa kata? Sekian kata. Saya nukil dalam ini sekian. Tak boleh kita bantah, tak boleh kita pertikai, tak boleh langsung nak tanya sumber pun tak boleh, apa semua. Itu adakah itu maksudnya? Tidak. Maknanya kena check.
Dan dari sudut praktikalnya, zaman sekarang ni kita semua belajar. Dan kita sebagai ahli sunnah, kita adalah orang yang paling nak jaga agama. Bila sebut kita ahli sunnah, bukan kita nak berbangga dengan status kita. Kita nak tabahi, kita nak berbangga-bangga dengan berapa banyak kitab kita baca. Bukan. Apa maksud kita menisbahkan diri kita kepada ahli sunnah? Adakah bermaksud kita nak berlagak dengan orang tentang guru-guru kita? Kita nak berlagak dengan orang dengan ilmu kita. Kita nak berlagak dengan orang dengan berapa banyak kitab yang kita hafal, berapa banyak kitab yang kita dah belajar. Adakah itu maksud ahli sunnah? Maksud ahli sunnah adalah kita nak defend sunnah. Kita nak perjuangkan sunnah. Kita nak apa? Intisar sunnah. Itu maksud ahli sunnah. Kita bukan ahlul madhab. Ahlul madhab, ciri-ciri mereka intisar madhab. Walaupun pendapat madhab bercanggah dengan sunnah sekalipun, yang penting madhab. Kita kena pertahankan tokoh dalam madhab. Itu ciri-ciri taksub. Ahli sunnah, ciri-ciri ahli sunnah, mereka tidak taksub. Mereka hanya mengagungkan dalil, yakni Al-Quran dan Sunnah. Dan mereka menghormati ulama-ulama yang membawa dan memperjuangkan sunnah. Dan mereka memberikan amaran tentang golongan ahlul bid'ah wal ahwa. Golongan yang cuba untuk mengubah agama. Dan mereka juga memberikan peringatan kepada kesalahan-kesalahan, ketergelinciran orang-orang yang dianggap sebagai ulama, alim ulama, sambil mereka tidak mencela mana-mana ulama yang ma'ruf, yang mu'tabar di kalangan mujtahidin, imam-imam yang mu'tabar. Mereka mendoakan kerahmatan. Mereka mendoakan kebaikan. Tetapi kesalahan imam, kesalahan ulama, ketergelinciran tokoh tetap dijelaskan dan ditinggalkan dan tidak diikuti. Itulah manhaj ahli sunnati wal jamaah. Dan bukan kita menempuh manhaj ahlul bid'ah wal ahwa. Apa manhaj ahlul bid'ah wal ahwa? Ditakrirkan oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab Ibn Sulaiman At-Tamimi rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya, dalam risalahnya Masailul Jahiliyah. Ciri-ciri jahiliyah. Antaranya ta'zimul ajdad wal aba wa tamjid al ulama wal aba wal ajdad. Mengagungkan nenek moyang, tradisi. Mengagungkan ulama-ulama, tokoh-tokoh, sehingga pengagungan mereka kepada ulama, tokoh-tokoh, nenek moyang, mazhab masuk, menghalang mereka daripada kebenaran. Wal'iyadhu billah. Nas'alullah salamata wal afiyah. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Kita minta Allah Ta'ala keselamatan dan juga afiah. Termasuk daripada ciri-ciri jahiliyah. Ta'zim al-aba wal ajdad wal ulama was sadah. Dan sangat banyak usul ini, sangat banyak di dalam Al-Quran dan Sunnah. Yakni membatalkan taklid terhadap nenek moyang, membatalkan taklid terhadap tokoh, membatalkan taklid terhadap pemimpin, membatalkan taklid terhadap ulama. Wa qalu rabbana
inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna as-sabila. Mereka berkata, yakni orang-orang musyrikin, wahai Tuhan kami, wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana. Kami dahulu, sesungguhnya kami dahulu telah mematuhi kehendak ketua-ketua dan orang-orang besar di kalangan kami. Fa'adalluna as-sabila. Lalu mereka menyesatkan kami dari jalan yang benar. Menunjukkan kepada kita masir, pengakhiran taklid terhadap pemimpin, taklid terhadap ulama, taklid terhadap mazhab, taklid terhadap kumpulan tertentu, taklid terhadap tokoh tertentu, termasuk daripada tabiat-tabiat jahiliyah. Dalam masa yang sama, kita tidak mengilzamkan setiap orang yang bermazhab, tamazhub itu automatically dia jadi taklid. Kerana ramai sahaja ulama-ulama ahli tahqiq, ahli ilmu, mereka bermazhab tetapi mereka tidak bertaklid sepenuhnya dengan mazhab mereka. Semisal imam-imam ahli tahqiq dalam setiap mazhab. Di dalam mazhab Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah misalnya, adanya tokoh seperti Imam Ibn Qayyim, Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah ta'ala, Ibn Rajab Al-Hambali. Dalam mazhab Syafi'i, kita ada Imam An-Nawawi, Al-Imam Ibn Kathir, Al-Hafiz Al-Zahabi. Dalam mazhab Imam Malik, kita ada Imam Ibn Abdul Bar Al-Maliki. Dalam mazhab Abu Hanifah, kita ada Al-Imam Ibn Abil Iz Al-Hanafi. Dan ramai lagi ulama-ulama ahli tahqiq, mereka ini salafi, menunjukkan kepada kita contoh teladan yang baik bagaimana seseorang itu apabila bermazhab, dia tidak terjebak dalam taksub mazhab. Dia tidak mengilzamkan orang dengan satu mazhab, walaupun dia bermazhab. Itu keadilan yang ada pada imam-imam kita. Sebab itu kita kena faham taksil dalam isu berkenaan dengan taklid, ijtihad, bukanlah taksil yang kita kena ambil secara bermusim, tetapi taksil yang perlu diingatkan selalu. Asas pegangan kita. Saya tu hanya saja bawakan riwayat tentang Abu Bakar dan Umar tadi nak bagi buka minda kita, nak buka pemikiran kita. Daripada kepompong taksub, daripada kepompong kita kata jumud. Dan kalaulah sikap ini, sikap yang kita katakan membataskan kebenaran hanya kepada seorang individu selain Nabi Muhammad SAW diamalkan oleh para sahabat, sudah tentulah kita akan melihat perselisihan, pertelingkahan yang sangat banyak berlaku pada zaman sahabat. Tetapi sebenarnya Allah Ta'ala enggan untuk menunjukkan kepada kita mazahir, ciri-ciri tersebut. Kalau kita kaji tentang perbezaan pendapat di zaman sahabat Nabi, nak dibandingkan dengan perbezaan pendapat dengan zaman kita hari ini, nisbahnya sangat sedikit. Dan kemudaratannya juga adalah kurang nak dibandingkan dengan apa yang berlaku pada zaman kita.
Perbezaan pendapat yang berlaku di kalangan para sahabat hanyalah pada perkara-perkara yang berlegar padanya ijtihad, yang tiada nas ataupun usul Al-Quran dan Sunnah yang tetap. Pandangan-pandangan mereka berlegar pada ijtihad mereka, tetapi tidak sampai tahap taksub, tidak sampai tahap berpecah dalam usuluddin, tidak sampai berpecah dalam masalah akidah, tidak sampai berpecah belah sampai masalah yang melibatkan asas agama, usul-usul agama. Sebab itu zaman mereka itu zaman yang dipuji oleh Allah. Ya, ada perbezaan pendapat, tetapi cuba kita lihat bagaimana para sahabat bila berbeza pendapat. Berbeza sama sekali dengan zaman kita hari ini. At-taqatu' wa tadabur, at-tashni', al-ghibah wal namimah, adu domba, gaduh sana, gaduh sini. Sehingga sampai tahap kalau kita lihat, membid'ahkan, kafirkan, tafsirkan, yang Allah Ta'ala sahaja tahu kesan. Baik, jadi balik pada asar yang dikemukakan oleh Imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala. Yakni Umar utuskan utusan untuk tebang pokok tu. Faqata'aha. Arsala faqata'aha. Rawahu Ibn Waddah fi kitabih. Yakni diriwayatkan oleh Ibn Waddah dalam kitabnya. Kitabnya apa? Al-Bid'ah wan Nahyu anha. ورواه ابن سعد في الطبقات عن عبد الوهاب بن عطاء وابن أبي شيبة عن معاذ بن معاذ كلاهما عن عبد الله بن عون النافع قال كان الناس يأتون الشجرة التي يقال لها شجرة الرضوان فيصلون عندها قال فبلغ ذلك عمر بن الخطاب فأوعدهم فيها وأمر بها فقطعت أو فقطعت. صحها ابن حجر في الفتح إسناده عن النافع وقال الألباني في تحذير الساجد رجاله ثقات كلهم لكنه منقطع بين نافع وعمر فلعل الواسطة بينهما عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. الثاني riwayat athar ini adalah sahih. Disahihkan oleh Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah dan juga Syekh Al-Albani. Salahkah kita nak bagi tahu kat orang riwayat ni? Kita nak baca panjang-panjang sikit supaya orang tahu. Tak salah. Untuk menimbulkan keyakinan. Kita mengaji kitab ni, maknanya kalau kita kata wajib taklid dan tak perlu tanya dalil, semua kuliah-kuliah guru-guru kita yang sebelum ini yang ajar tentang dalil dan sebagainya, semuanya tak betul belaka. Sebab kita semua bukan mujtahid. Lepas ni tak payahlah dengar kuliah Ighathatul Lahfan ni pasal kita bukan mujtahid. Kita tak ikut step. Dan Ibn Al-Qayyim bukan ulama' mazhab kita. Beratlah macam tu kan. Itu anak kata berat kalau kita mengilzamkan orang dengan satu mazhab ni, berat. Dan tak praktikal. Dan boleh membuka kepada pertelingkahan yang lebih dahsyat. Taksub. Apa tujuan kita menuntut ilmu? Adakah tujuan kita hanya semata-mata nak bergelut dengan matan-matan mukhtasarah, matan-matan yang ringkas dan sebagainya tu, kemudian kita jadikan matan-matan yang diringkaskan oleh ulama' mutaakhirin itu sebagai asal? Adakah itu? Tidak. Bukan itu tujuan.
Sebab tu Syekh Akram Al-Qawasimi hafizahullah, dia kata, kalau macam tu cara kita belajar mazhab, belajar fiqh, 1000 tahun belajar kitab-kitab kecil tu pun takkan jadi mujtahid. Kesimpulan dia sangat cantik. Syekh Akram, Dr. Akram Al-Qawasimi, dalam kitabnya Al-Madkhal ila fi fiqhi Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Baca kitab tu. Kalau orang yang mampu baca bahasa Arab, rujuk kitab tu, tengok kesimpulan dia. Ta'ammul, tadabbur, fikirkan. Adakah tujuan kita belajar nak faham agama ni semata-mata kita tertumpu kepada kaedah-kaedah yang tertentu yang ditahdidkan oleh ulama mutaakhirin itu, dan kita mengilzamkan semua orang mesti kena ikut macam tu? Itu zalim. Bagi penuntut ilmu yang mutakhassis, ya, kita kata dia kena ikut. Dia nak menuntut ilmu mubtadi, dia kena ikut saranan. Tetapi tak boleh kita ilzamkan juga kaedah ulama ni, kaedah ulama ni, kaedah ulama tu, kaedah ulama daripada negara sekian. Tak boleh ilzam juga. Kena rujuk kepada guru-guru kita yang berada di dalam negara kita juga, asatizah tempatan juga. Sebab itu anda katakan, kalau kita nak elakkan berlaku fauda, berlaku chaos dalam sistem pembelajaran, taklim, proses pembelajaran, pastikan dahulu kita meraihkan pendapat-pendapat ahli ilmu dan orang-orang yang terjebak dalam sistem pendidikan yang ada dalam tempat itu sendiri. Maknanya di negara itu dulu. Start dengan negara itu dulu. Bukan kita hanya kiaskan, oh di sana, di negara ini, di negara itu dia buat macam ni, kita terus ambil. Tak boleh. Kita implement 100%. Salah. Kita nak implement 100%, nak tatbik 100%. Tak boleh. Satu Syekh Akram Al-Qawasimi itu kata, dia kata, kalau kita hanya fokus duduk matan-matan tu kita ilzamkan orang. Kemudian kita ilzamkan orang ni, maknanya oh kalau orang tu tak belajar lagi, kita pun pelakar dia. Kampung ni kena belajar yang ni dulu. Mesti kena belajar yang ni dulu baru boleh cakap tentang ni. Hampa kena hafal Arba'in Nawawi dulu baru boleh cakap. Siapa yang letak kaedah macam tu? Hampa kena hafal dulu matan ni baru boleh cakap. Hampa kena hafal dulu macam ni baru boleh tarjih. Hampa kena hafal yang ni, kena ikut step. Siapa yang letak? Siapa yang letak kaedah itu untuk engkau ilzamkan kepada semua orang? Dan kau berbangga-bangga dengan tingkatan-tingkatan engkau tu, engkau ilzamkan orang. Kemudian engkau pelekeh pula orang yang tak ikut sistem dan juga tahap dan sistem yang engkau ditentukan oleh guru engkau. Tak boleh. Zalim. Anda bagi contoh yang mudah lah. Anda mengaji dulu di Darul Hadis Damashq, di Yaman. Kalau anda nak praktik 100% sistem pembelajaran di anda belajar dekat Yaman tu, dekat sekarang ni, Malaysia, 100%, anda zalim. Sebab anda tak raikan keadaan orang, tahap manusia. Anda boleh je syok sendiri, anda guna wajib hafal ni, wajib hafal tu, wajib hafal ni. Ikut ni, kalau tak ikut takkan dapat ilmu. Kita pun takut kawan, mesti kena ikut yang ni. Mesti yang ni, lazim. Kalau tak kau takkan dapat ilmu. Gini. Kita ilzam kawan. Tak boleh macam tu. Zalim. Kemudian kita bertelagah dengan sistem-sistem yang dah ada, sedia ada. Sebab itu diharmonikan. Dia bukan macam tu cara dia. Kalau tak, habis. Dan lepas Yaman, anda pergi mengaji di Madinah, anda nak implement 100% di Madinah pun tak boleh juga. Yang kita bawa manhaj, yang kita bawa usul akidah, konten pelajaran kita tu, adab-adab yang diajar oleh ulama, buah hasil ilmu, yang tu kita bawa. Ada pun tingkatan, peringkat, proses.
masih boleh dikaji dan diharmonikan. Jadi sebab dia isu dia sekarang ni pasal kita masing-masing nak ambil syekh ni, masing nak ambil syekh ni, kemudian kita berlaga-laga kan. Ada orang di kecenderungan dia pada seorang syekh ni, lalu dia nak ilzamkan orang kena ikut cara syekh ni. Syekh ni saja yang alim. Yang lain tak alim. Itu bahaya tu. Sebab itu kita kena praktikal, bukan hanya kita kena realistik, bukan hanya idealistik. Boleh je anda nak buka kitab, kita kata syarah sekian, tapi dengan bahasa Arab ke apa, tapi adakah bermanfaat? Tak, sebab itu kita buka kitab yang sesuai untuk menyampaikan ilmu yang diperlukan oleh masyarakat. Masyarakat sekarang ni tenggelam dalam apa? Dalam bidah, dalam penyelewengan, dalam maksiat, dalam hawa nafsu. Jadi kita berijtihad. Kita buka kelas kitab Ighathatul Lahfan. Dengan kita membaca nas daripada muallif yang dipenuhi dengan Al-Quran, As-Sunnah dan Athar Salaf. Salah ke? Adakah ini tak ikut kaedah cara kamu dan kamu nak kata ini tak bagus? Tak boleh. Kita faham ada orang setengah orang tu dia macam sindir. Ustaz-ustaz yang buka kitab-kitab yang tempat-tempat dia sindir. Macam, tengok gini. Oh, ya. Sedangkan mereka tak tahu apa. Tak semua. Kita kata tak semua keadaan kita faham. Beza antara kelas yang berbentuk taksil dan kelas yang berbentuk pengajaran, peringatan, pembacaan. Dan kita ni dalam bentuk pembacaan dan peringatan. Maknanya talaqi dari sudut pembacaan dan peringatan. Sebab kita nampak kurang orang nak bawa tajuk ni, topik ni. Ada sikit. Sebab tu asatizah kita yang lain dia orang berijtihad, dia orang ajar kitab Talbisul Iblis. Nampak? Topik yang lebih kurang sama tetapi pembawaan yang berbeza. Talbisul Iblis, ada yang ajar kitab yang ringkasan ke, tak kira. Kita kena hormat antara satu sama lain. Dan kita sedar kita tak semua benda kita boleh buat dalam satu masa yang sama. Kita kena raikan tahap kita masing-masing. Jangan kita pelekeh. Setengah orang ni nampak tak ikut sistem, tak ikut ni semuanya macam sia-sia. Bukan macam tu. Sebab tu dekat Yayasan Taklim ni kita ada kan kuliah Usulul Thalathah. Ustaz Yunus syarahkan. Sesuai untuk orang awam. Kan? Prinsip dasar Islam. Kan? Semua sesuai untuk semua orang. Contoh, Ustaz Yunus mengajar Umdatul Ahkam. Ajar hadis-hadis hukum. Sahih Muslim untuk peringkat dia. Tetapi adakah bermakna orang awam tak boleh dengar langsung? Boleh saja. Tak ada isu. Kerana medium pembelajaran itu dalam bahasa yang mereka boleh faham. Takkan kita nak tutup semua pintu-pintu kebaikan yang ditunjukkan oleh guru-guru kita. Al-Fadil Ustaz Asri buka kuliah fiqh Safinatun Najah. Itu ijtihad dia lah. Ijtihad dia untuk mengajar apa? Okey, mengajar. Dia nampak maksudnya penuntut ilmu perlu balik kepada asas dan belajar mengikut mazhab supaya nampak sedikit sistem itu macam mana ulama berfikir, macam mana cara berfikir yang benar. Itu ijtihad. Ustaz Adhari ajar kitab Fawaidul Fawaid, kitab Fawaid Imam Ibn Qayyim. Ijtihad beliau. Hormati, kita kena hormati. Ustaz Adli ajar
tafsir Ibnu Kathir. Ijtihad beliau. Dan orang nak dengar manfaat ilmu. Kita tak boleh pelekehkan, kita tak boleh kata sistem kita sahaja yang tepat atau kita ini saja, tak ada orang yang, maknanya kita seakan-akan nak kata tak ada orang yang mampu untuk berijtihad zaman sekarang dan kita tashnik orang untuk tanya, untuk belajar. Ini tak betul juga, tak tepat. Tashnik maknanya kita memberat-berat dan mencela orang yang nak belajar, nak dapatkan kebaikan, nak dapatkan manfaat, nak dapat faedah ilmu. Saya rasa itu sangat bertentangan dengan tujuan pusat pengajian kita. Dan setiap guru-guru kita ini ada kelemahan. Kita kena akui sebab dia bukan Nabi. Dia bukan Nabi. Kalau dia Nabi, senang cerita. Kalau dia malaikat, senang cerita. Masalahnya dia manusia. Yusib wa yukhti. Dia boleh betul, dia boleh salah. Dia boleh terlupa, dia boleh tersalah. Sebab itu kenapa pentingnya kita memperbagaikan guru. Maknanya bila kita belajar, kita tak jadilah taksub pada seorang guru saja. Sebab tu anda dalam kelas anda relax je, anda suruh je orang pergi, orang dengar kelas ustaz. Dengar kelas ustaz ni, dengar kelas ustaz ni. Anda tak ada rasa macam, tak tahulah, anda secara peribadinya anda tak ada rasa untuk nak semua, nak suruh, nak paksa, nak ilzam semua orang kena dengar kita. Ada orang tak suka dekat kita, terpulang. Tak mau dengar, terpulang. Tapi ada lagi ustaz-ustaz yang lain, yang penting menuntut ilmu, yang penting dengar faedah, yang penting dengar kebenaran. Anda sendiri tak maknanya ialah pasal kita sedar, pasal kita ni lemah. Kita tak ada apa pun. Kita hanya menyampaikan. Dan kita banyak kekurangan. Sebab kita banyak kekurangan itulah kita perlukan kepada bantuan sahabat-sahabat kita yang lain. Al-mu'min lil-mu'min kal-bunyan al-marsus. Yashuddu ba'duhu ba'dah. Mukmin dengan mukmin yang lain seperti binaan yang kukuh. Saling menguatkan antara satu sama lain. Itu sepatutnya. Bukan kita mempelekehkan. Kalau kita dah belajar sekian, kita mempelekehkan orang ni, mempelekehkan orang tu, mempelekehkan orang awam. Tak boleh, jangan. Allahul musta'an. Jadi, masalahnya bila kita melihat cara kita sahaja yang tepat, sehingga kita mempelekehkan cara orang lain, itu tak baik, tak bagus. Dan kita seakan-akan macam menggalakkan pertelingkahan berlaku dengan kita membiarkan sahaja orang-orang yang taksub ini dan kita tak bagi peringatan. Sebab tu Ana bagi peringatan, Ana kata peringatan untuk diri Ana juga dan juga sahabat-sahabat kita. Bila ada ciri-ciri ketaksuban, ciri-ciri maknanya pertelingkahan yang disebabkan oleh hawa nafsu ini, kita kena tutup pintu. Baik, balik pada perintah Umar. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an perintahkan apa? Menebang pokok tersebut. Dan diriwayatkan oleh Ibnu Waddah dalam kitabnya, sami'tu Isa ibn Yunus yaqul amara Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu biqat'i syajarati allati buyi'a tahtaha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqata'aha. Aku telah mendengar Isa bin Yunus berkata, Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu telah mengarahkan, telah memerintahkan supaya menebang pokok yang dibai'ah di bawahnya itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu ditebanglah pokok tersebut. Kenapa kena tebang? Li'anna an-nasa kanu yadhhabun fayusalluna tahtaha. Kerana manusia duk pergi dekat pokok tu, orang ramai pergi dekat pokok tu, pergi solat di bawah pokok tu. Fa khafa alaihimul fitnah. Umar takut kepada mereka ni fitnah. Qala Isa ibn Yunus wa huwa indana min hadis ibn Aun an Nafi' anna an-nas kanu ya'tuna asy-syajarah faqata'aha Umar radhiyallahu anhu. Dalam lafaz yang lain, yakni kata Nafi',
manusia ketika itu mereka duk pergi dekat pokok tu, tabaruk dengan pokok tu. Maka Umar pun suruh tebang kerana Umar nak jaga akidah. Khafa alaihimul fitnah. Umar takut berlaku fitnah kepada mereka. Umar ada guna kaedah usul fiqh tak? Umar dia tak syarah panjang. Dia tak berbelit-belit. Kita kena faham fiqh salaf dahulu. Sebab apa ulama kata as-salaf, ilmu salaf ahkam wa aslam wa a'lam. Ilmu salaf itu lebih bijaksana, lebih selamat, lebih mengetahui. Sebab apa? Qillatut takalluf. Tak ada berat-berat. Simple. Umar ada syarah panjang dulu ke? Syarah, ini kaedah dia, ini usulnya, tak. Kerana Umar mujtahid. Mujtahid mutlak. Tindakan beliau berdasarkan hujah dan dalil. Tapi berapa kerat kita hari ni tahu apa hujah Umar? Tak tahu. Tak tahu. Buka dalam kitab-kitab mutaakhirin pun boleh jadi jumpa, boleh jadi tak jumpa. Siapa yang mengaji usul fiqh? Umar berhujah dengan apa sekarang ni? Apa dalil dan istidlal Umar? Ini penting ni. Ini ilmu. Apa alasan Umar menebang pohon tersebut? Cuba kita comparekan dengan golongan mutaakhirin. Golongan mutaakhirin pening kepala. Kalau kita baca perbahasan fiqh orang-orang kemudian ni, memang pening. Takkan dapat ilmu sebenarnya. Dia pusing kok sana, dia pusing kok sini, dia pusing kok sini, dia pusing sana, dia takwil sana, dia takwil sini. Lepas tu tak faham. Dia tak faham. Tak faham apa? Lepas tu orang awam tanya, Ustaz, kita nak pergi mana ni? Ustaz nak ajak kami pergi mana? Orang awam tanya. Orang yang fitrah yang sejahtera, dia tanya, kita nak pergi mana? Kita nak ikut apa? Kita nak angkat panji apa sekarang ni? Kalau berbelit-belit, tak tahu kita ni nak sokong mana? Kita nak sokong sunnah ke? Kita nak sokong dalil ke? Atau kita nak sokong mazhab? Kita nak membenarkan dalil ke? Atau kita nak membenarkan mazhab? Mana satu? Kita tak bagi jawapan. Berat. Tanggungjawab mengajar ni bukan senang. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu melihat perkara ini, kalau kita nak tafri', kita nak keluarkan furu' daripada usul Umar ni, boleh buat tesis. Dan memang dah ada tesis tentang macam fiqh Umar. Macam mana Umar punya fiqh. Kat sini kalau siapa yang mengaji usul fiqh, yang hebat usul fiqh, sila jawab soalan usul fiqh. Tapi kebanyakan kelahanan ni tak ikut usul fiqh, tak mengaji usul fiqh, tak apa. Kita raikan. Tapi Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu dia istinbat daripada kalau kita nak istidlal, kalau kita nak keluar tafarru' daripada usul Umar ni, kalau kita duk hafal matan-matan yang bawah-bawah tu memang takkan jumpa pun, sampai macam Syekh Akram Al-Qawasimi cakap 1000 tahun kalau belajar duk fokus dekat matan-matan yang mutaakhirin letak tu, 1000 tahun kalau duk belajar tu takkan jadi mujtahid, takkan faham. Jadilah muqallid sampai bila-bila. Betul? Dia khususkan kepada orang yang dah ada kemampuan. Takkan kita nak tenggelamkan kemampuan dia tu. Kita nak kata kau ni apa, tak, bukan mujtahid, kau kena muqallid saja, kau gini, kau, kita semua muqallid. Ni tak bagi galakan langsung. Maknanya kita macam last sekali siapa yang mujtahid? Tak ada orang mujtahid. Semua tak boleh ijtihad. Ya, kita kena raikan. Raikan maknanya bukanlah kita bermudah-mudah orang siapa-siapa orang boleh ijtihad. Tak, tapi masalahnya kan kita di peringkat taklim. Kita tunjukkan.
Sudah tentulah nak capai tahap ijtihad macam yang imam-imam 4 mazhab tu tak mustahil lah kita nak sampai tahap itu. Tapi sekarang ni dimudahkan oleh Allah dengan teknologi yang ada. Takkan langsung kita tak boleh nak buat rujukan. Takkan langsung tak boleh kita nak bertanya. Takkan langsung kita tak boleh nak kaji. Sebab itu anda katakan taksub mazhab ni dia akan bawa kepada kemunduran. Sebab akhir sekali kita takut. Semua macam tak berani, saya bukan mujtahid. Nak tanya pun tak berani. Oh, kalau macam tu habis tutup kelas ni. Kalau ikut kaedah tu, tutup habis kelas kita semua ni. Semua kelas ustaz-ustaz ni semua kena tutup sebab tak ada orang yang layak untuk ijtihad. Mustahil. Tak ada lah orang yang layak ijtihad. Kena tutup habis belakang. Kena pakat-pakat semua, kena mula balik daripada asas. Hafal matan-matan yang Syekh ni kata. Hafal matan-matan yang Syekh ni kata. Itu kita tak meraihkan pemikiran orang. Kita tak meraihkan tahap manusia. Jadi Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an dekat sini secara asasnya Umar mengambil pendekatan kaedah saddud dzari'ah. Saddud dzari'ah. Yakni menutup pintu-pintu kemudaratan. Itu satu. Dan inilah yang merupakan manhaj yang ditempuh oleh ulama-ulama ahli sunnati wal jamaah berzaman. Ulama-ulama salafiyun, ahlul hadis wal athar, ahlus sunnah. Mereka menutup pintu-pintu kerosakan dengan kaedah seperti yang Umar ambil. Yang mana sebahagian orang yang jahil yang datang kemudian, kadang-kadang mereka tak faham. Disebabkan kejahilan mereka, disebabkan ketidakjelasan, disebabkan hati mereka itu mungkin ada penyakit dan disebabkan kerosakan dalam hati mereka, wadah ilmu, tempat tadahan ilmu itu tercemar, ilmu yang hakiki, ilmu yang bermanfaat tidak meresap masuk ke dalam hati mereka, sebab itu mereka akan mempertikaikan. Apa salahnya kita fathuz dzari'ah? Kan dulu kan pernah dengar kan? Ada seorang ustaz tu dia kata, kaedah yang kita kena buka sekarang ni fathuz dzari'ah. Suka hati dia saja. Membuka jalan-jalan yang membawa kepada kerosakan. Apanya? Ulama-ulama dah sepakat dah saddud dzari'ah ni untuk menutup pintu-pintu kerosakan. Macam sekarang ni dalam isu Umar ni, Umar sekarang ni tutup pintu kesyirikan. Dan itu fiqh Umar. Macam mana Umar pecat Khalid Al-Walid sebab Umar nampak dah orang duk taksub dekat Umar, orang duk taksub sangat Khalid Al-Walid ni. Umar pecat Khalid. Ala tahqiq bukan kerana Umar ada masalah peribadi tau dengan Khalid. Itu semua tu takwilan orang yang datang kemudian. Depa saja je. Kononnya nak kata Umar dengan Khalid ni bergaduh zaman jahiliah tu. Tak, bukan. Kerana fiqh Umar. Sebab Umar nampak dah orang duk taksub kat Khalid tu. Khalid Al-Walid tu Umar nampak orang duk taksub dekat dia. Umar kata tak boleh. Pandangan Umar, maknanya Umar kata kalau dibuka pintu tu maknanya meluas-luaskan orang jadi taksub kepada Khalid. Umar kata bahaya. Jadi Umar pecat Khalid. Dan angkat Abu Ubaidah Al-Jarrah radhiyallahu anhu. Itu ijtihad Umar. Dan Khalid bin Al-Walid radhiyallahu anhu, sami'na wa ata'na. Tengok sahabat kan, relax je. Tapi Umar, faqih. Dia tutup pintu. Walhal, apa masalahnya? Orang nak taksub kepada Khalid. Kalau kita ikut yang zaman sekarang kan, yang zaman sekarang punya pemikiran ni, yang lemah, yang lambat, pick up apa semua, apa salahnya? Kalau dia ada zaman Umar tu, dia akan petikai, apa salahnya? Khalid kan bagus, Khalid kan pedang Allah, Khalid kan ini, Khalid. Tapi Umar lagi afqah, Umar lagi alim. Dia tutup pintu tu. Ambil contoh kan, ni pokok satu untuk jaga akidah. Umar suruh tebang. Ini fiqh salaf. Aslam wa ahkam wa a'lam. Satu lagi, Umar pecat Khalid bin Al-Walid daripada
menjadi jeneral perang di Syam ketika itu, dan melantik gubernur dan juga panglima perang ketika itu digantikan dengan Abu Ubaidah Al-Jarrah radhiyallahu anhu. Aminu hadhihi al-ummah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab Umar nampak Khalid bila diberikan autonomi oleh Abu Bakar, Khalid tu bermudah-mudah. Bagi Umar, dia nampak Khalid bermudah-mudah. Jadi Umar tutup pintu. So Umar nampak. Sebab Umar nampak perkara tersebut, apa yang tarjih bagi pandangan Umar, dia nampak. Dan kita tak diperintahkan untuk kaji Umar punya pandangan tu, pasal Umar dah meninggal. Tapi sudah tentu dah tepat perbuatan Umar tu. Kalau tak, kita tak tahu apa musibah, apa mafsadah yang lebih buruk akan berlaku. Kita tak tahu. Tapi Allah Ta'ala dah tentukan hal itu berlaku. Ana ambil dua contoh ni. Satu, Umar nak jaga akidah. Satu lagi nak jaga tajridul ittiba'. Nak jaga mutaba'ah. Ittiba'. Sebab tu Umar pecat Khalid. Sebab Umar nampak dah orang duk taksub sangat dekat Khalid. Dan Umar nampak Khalid tak tambih benda tu. Khalid tak tegur orang-orang yang taksub dengan dia, orang-orang yang dah mula. Kita tak berani nak kata sahabat taksub kan. Tapi ada, maknanya sahabat-sahabat mula dah duk sebut sahabat Khalid. Adakah kita nak tuhmah Umar dengki dengan Khalid? Nak ma'adzallah, kita tak boleh cakap macam tu. Ni sahabat Nabi. Akidah kita Ahli Sunnati wal Jamaah sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah, kita tak sebut tentang sahabat Nabi melainkan kebaikan. Itulah juga kepada ulama, kita tak sebut melainkan kebaikan. Jadi berani kita kata Umar dengki dengan Khalid? Tak boleh. Kan? Tak boleh. Umar bertindak dengan fiqh dia, ijtihad dia. Jadi dia tutup pintu. Boleh sama juga macam tadi anda kata sahabat-sahabat manusia kan, boleh tak mereka taksub kepada Khalid? Ya, Umar nampak dah bibit-bibit taksub tu kerana mereka manusia. Lalu Umar tutup pintu tersebut. Walaupun kita nak kata sahabat taksub kepada Khalid tu, kita tukar istilah. Bibit-bibit orang ramai nak angkat Khalid tu lebih daripada sahabat-sahabat lain yang ada yang lebih afdal. Umar tutup. Sebab tu Umar terus lantik Abu Ubaidah. Sebab Abu Ubaidah confirm dia lebih alim daripada Khalid dan khibrah. Nampak? Umar tutup. Apa praktikal yang kita boleh dapat daripada fiqh Umar ini? Maknanya Umar sekarang ni dia tutup pintu-pintu kerosakan. Saddu dzari'ah. Dalam Quran sangat banyak kaedah ni. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wala taqrabuz zina, jangan kamu dekati zina. Itu saddu dzari'ah. Innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Jangan kamu dekati zina. Itu saddu dzari'ah. Dan banyak lagi ayat-ayat. Jadi Umar ni dia faham waktu tu, dia istinbat daripada Quran. Dia tak perlu pun ada kaedah-kaedah yang dia belajar dulu dan sebagainya, dia kena tanya tak. Dia terus keluar. Sebab ilham. Fiqh ni juga adalah ilham Allah. Kadang-kadang kita tak boleh kita nak sempitkan sangat. Maknanya mesti kena hafal ni dulu, mesti kena hafal ni, tak. Kena tengoklah macam mana tatbiq. Macam mana seorang itu dia mampu untuk istinbat. Tak semestinya dia kena hafal ikut matan sendiri baru nak kena jadi faqih. Tak. Fiqh ni mauhibah rabbaniyah. Fiqh, kefahaman ni adalah kurniaan Allah. Sebab tu Nabi kata apa? Man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din. Sebab tu ulama bahaskan, Imam Ibn Qayyim bahaskan, orang Yahudi banyak ada kitab mereka. Banyak. Tapi ada fiqh tak? Tak ada fiqh. Orang yang paling balit sekali. Orang yang paling bodoh sekali. Banyak tak kitab mereka? Banyak. Ahlul kitab. Banyak nama pun ahlul kitab. Tapi tak tahu apa. Kan? Abu Bakar dan Umar, berapa riwayat hadis mereka dalam kitab-kitab hadis? Sikit.
Tapi adakah kita nak kata Abu Hurairah lagi alim dan lagi faqih daripada Abu Bakar dan Umar? Takkan, kita takkan cakap macam tu. Itu menunjukkan ilmu tak ditentukan dengan banyak riwayat, tak ditentukan dengan banyaknya kitab, tak ditentukan dengan banyaknya apa? Guru. Tidak, ilmu ditentukan dengan apa? Al-khasyah, takut. Athar. Saya tu salah dulu kata al-ilmu khasyatullah. Ilmu tu khasyah, takut ke Allah. Kesan. Ilmu ni bukan kita tengok pada wasilah. Wasilah ni kita nak ukur ilmu orang, kita tengok hafalan dia, kita tengok penyampaian dia, kita tengok kitab dia. Itu salah. Ilmu dilihat pada khasyah. Rasa takut dia kepada Allah. Sebab itu kata para ulama, al-ilmu laisa bikasratir riwayah walal kutub. Ilmu itu bukan dengan banyak riwayat, bukan dengan banyak kitab. Tapi ilmu itu adalah cahaya yang Allah campakkan ke dalam hati hamba-hambanya yang dia pilih. Jadi Umar tutup pintu tu. Dan ana nampak, ana berpandangan. Ini pandangan ana lah. Nak setuju boleh, tak setuju pun boleh. Majoriti asatizah kita yang ada, sama ada yang masih hidup dan yang telah meninggal dunia, semoga Allah rahmati mereka, yang membawa dakwah tauhid dan dakwah sunnah, sejak daripada kita sebelum kita lahir lagi, sehinggalah kita dah lahir, kita besar dan kita membesar, kita belajar dengan dewan dan sebagainya, sebenarnya mereka telah mempraktikkan fiqh Umar. Apabila mereka membawakan pendekatan kepada masyarakat untuk tidak terikat dengan madhab. Ini anda punya observation. Orang nak setuju, tak setuju, itu belakang cerita. Sebab anda bersangka baik dengan ustaz-ustaz anda, guru-guru anda sendiri yang lebih senior. Kalaulah bukan kerana rahmat Allah dan bukan melalui petunjuk-petunjuk mereka yang mereka bimbing kita, sudah tentu kita pun tak tahu. Kerana hidayah daripada Allah, taufik daripada Allah. Maknanya mereka ambil daripada, sebab apa? Asatizah kita, mereka pada setiap zaman berijtihad. Betul tak? Untuk menutup pintu-pintu yang boleh membuka kepada kerosakan. Sebab itu, yang anda nampak, kenapa? Tak kira lah kaum muda ke, tajdid ke, islahiyah ke, dakwah islahiyah ke, mereka ada jasa dan mereka ada peranan yang penting. Kita tak boleh kita tolak terus. Kita tak boleh kata, oh mereka ni semuanya liberal, oh semuanya tak boleh pakai. Semua. Tak, itu kita tak adil. Ada kebaikan dan ada keburukan. Kita timbang dan kita perbaiki apa yang kurang. Dan datanglah ijtihad yang berikutnya, asatizah kita juga berijtihad. Selepasnya, supaya didatangkan fiqh, belajar secara bersistem menurut mazhab untuk mengekang kekurangan-kekurangan ataupun pelampauan-pelampauan yang berlaku dalam barisan pengikut-pengikut sunnah. Itu juga satu fiqh. Ijtihad lah tu. Ustaz-ustaz kita ijtihad ni, anda nak bagi tahu ni, isbatul ijtihad, adanya ijtihad. Jangan kita rasa macam tak ada ijtihad, semua tak layak. Ustaz-ustaz kita berijtihad dah sekarang. Sebab tu di Yayasan Taklim kan, Ustaz Yunus mulakan dengan apa, letakkan pengajian fiqh mazhab Syafi'i. Ustaz Adli ajar. Kan? Mula ajar kitab fiqh mazhab. Kan? Ustaz Adli pun buka kelas fiqh mazhab. Ijtihad lah tu. Dalam masa yang sama, mereka mendidik, membimbing sekian, memberikan panduan, petunjuk. Kita kena sangka baik lah. Itu ijtihad lah tu. Sebab tu kita maknanya bukanlah kata ijtihad ni tentang macam mana cara nak istinbat.
dia hukum saja. Ijtihad dalam dakwah, ijtihad dalam cara penyampaian, ijtihad dalam menyusun silibus dia Yayasan Taklim. Ini ijtihad ni hasil ijtihad asatizah kita lah. Ada kelas ini, ada kelas itu, ada kelas akidah, ada kelas akhlak, ada kelas tazkiyatun nafs, ada kelas tafsir, ada kelas tadabbur Quran. Ijtihad. Apa dia ni? Inilah ijtihad. Daripada siapa? Daripada sekumpulan ahli ilmu. Sebab tu adanya apa? Program-program diploma, asasi pengajian Islam. Itu ijtihad tu, maknanya susun silibus sekian. Jadi dalam isu macam ni, tak bolehlah kita nak ikut kita punya style saja. Tak boleh lah. Kita kena raikan. Kan? Jadi kita ambil, kena ambil yang hak Syekh ni saja. Kena ambil yang cara Syekh ni saja. Tak betul, tak tepat. Sampai kita mengabaikan orang-orang yang berpengalaman. Kita ambil contoh yang lain. Di pusat pengajian yang lain yang sunnah juga. Contohnya Al-Khadim. Ustaz Hussein ni dia ijtihad lah. Dia tak mau mengajar mazhab dekat tempat pengajian dia pasal dia tak nak elakkan daripada apa? Kekeliruan. Sebab itu ajar dalil, ajar hadis, ajar Quran. Itu ijtihad dia. Kita kena hormat. Kita tak boleh tashnik dia kata apalah tak ajar mazhab ni. Tak boleh. Salah. Sangat salah. Sebab dia ada, maknanya itu kita kata kita ni belajar macam mana pun kita kena hormatlah wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Setiap orang yang alim ada lagi orang yang lebih alim. Jangan kita rasa kita takut. Sebab tu kita kena tunduk sikit. Jangan kita, sebab ada sebahagian ikhwah kita ni, saudara dan sahabat-sahabat kita ni ada macam tu pandangan dia. Oh, kenapa tak buat macam ni? Kenapa tak? Kita tak boleh paksa orang. Kan? Dan itu ijtihad mereka, ijtihad. Kalau kita rasa macam kita seorang je rujukan yang valid, tempat pengajian tu ada ustaz dia. Awak tak valid kan? Kan? Kita kena fikir. Muhasabah. Dan cari kata putus. Memang kita tak boleh nak memuaskan semua pihak, hati semua pihak. Tapi anda bagi tahu inilah cara macam mana kita interact. Dan kita kena lihat. Sebab tu anda nampak asatizah kita yang senior-senior, apabila kenapa mereka tak mengajar mazhab? Kenapa tak ajar didik masyarakat dengan mazhab? Kita kena timbulkan persoalan. Kenapa? Takkanlah mereka tak tahu kot kepentingan mazhab ni, takkanlah. Padahal rujukan-rujukan yang kita duk baca ni sampai juga, dia orang baca juga. Dia orang dah kita tahu. Awal lagi daripada kita tak lahir lagi dia orang dah baca dah. Jangan kita anggap macam kita seorang baca kan. Kenapa? Cuba kita sangka baik. Yang nama-nama anda sebutkan macam ustaz-ustaz kita, asatizah kita. Ya, kita mungkinlah kita ada pendapat yang mungkinlah kita rasa macam kita tak setuju dengan pendapat guru kita dan sebagainya, tapi tak bermakna kita perlu meremehkan usaha mereka, juhud mereka. Sebab tu yang anda nampak majoriti kenapa asatizah sunnah mereka tak mengajar mazhab, kerana mereka nampak apa yang kita tak nampak. Maknanya mereka tahu bahawasanya kalau buka pembelajaran mazhab ini, bagi mereka mudarat tu mungkin lebih baik, mungkin dari sudut pandangan mereka, itu yang anda nampak lah dari sudut pandangan mereka, mungkin mudarat tu lebih. Kenapa di certain negeri macam di negeri Perlis tak terikat dengan mazhab? Kalau rujuk balik fatwa-fatwa, bukan Perlis saja, semua negeri, satu Malaysia ni tak terikat dengan mazhab. Bohonglah kalau kita nak kata dia terikat dengan satu mazhab, tak ada. Sebab memang dari sudut tatbik, praktikal, memang tak praktikal pun. Yang ni lah yang kita kena, maknanya kita kena lihat dan teliti, dan kita kena sesuaikan dengan tujuan kita. Tujuan kita nak menyebarkan apa? Tauhid, menyebarkan sunnah. Bukan kita ni ajar mazhab nak bagi orang lagi taksub kepada mazhab tu, kemudian akhir sekali
kita membanding-bandingkan, kita memukul-mukul antara pendapat-pendapat dan kita menimbulkan pertelingkahan. Salah. Sebab tu bila kita dah tengok ada bibit-bibit taksub ni, anda pun pinjam Umar buat. Sebab tu kita tambih. Tapi kita tak ada autoriti macam Umar untuk sekat terus kan. Tak, kita hanya bagi nasihat. Kita hanya bagi peringatan. Pasal kita dah nampak dah bibit-bibit tu. Oh, dah mula mengaji mazhab Syafi'i, duk angkat Imam Syafi'i, lepas tu duk pelekeh orang lain. Duk pelekeh orang tak mengaji mazhab. Itu apa tu? Kan? Dia kena tutup lah. Macam Umar buat ni. Umar buat pada Khalid. Sebab Umar dah tengok orang duk taksub dekat Khalid sangat. Duk angkat-angkat ta'zim, tamjid Khalid. Umar pecat, Umar angkat Abu Ubaidah. Senang. Kan? Tu faqih. Pokok, Umar tengok pokok orang duk pergi pokok tu solat. Umar tak banyak cakap. Hantar utusan, terbang. Sebab apa? Yang penting nak jaga akidah. Bukan nak jaga hati orang ni, hati orang tu. Nak jaga akidah. Tu Umar. Itulah Umar. Sebab itu Umar minta lindung. Doa antara doa yang sabit daripada Umar, Allahumma inni a'udzubika min Allahumma inni a'udzubika min jaladi al-fajir wa min ajzi al-thiqah. Ini doa yang sabit daripada Umar. Allahumma inni a'udzubika min jaladi al-fajir wa ajzi al-thiqah. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu daripada kejahatan orang yang jahat. Jaldul fajir. Ini kejahatan dan kedurjanaan orang yang jahat. Wa ajzi thiqah. Wa ajzi thiqah ni maknanya, wa ajzi thiqah maknanya kelemahan orang yang baik. Kelemahan orang yang baik ni maknanya semua orang sangka baik je, tak ada langsung orang nak bagi peringatan. Ajzu thiqah. Kelemahan orang yang dipercayai. Orang yang kita percaya tu ada kelemahan. Maknanya Umar tunjuk dekat kita contoh. Jaladul fajir dengan ajzu thiqah ni akan menimbulkan kerosakan. Sebab tu Umar minta lindung daripada kejahatan orang yang fajir, orang jahat dan sebagainya ambil kesempatan, dan dalam masa yang sama yang mengundang kejahatan orang yang jahat tu adalah disebabkan berpunca daripada ajzu thiqah, kelemahan orang yang dipercayai ataupun lemahnya kepercayaan dan keyakinan, atau lemahnya maknanya tak confident, tak yakin kita. Orang baik tak berani nak tegur. Ajzu thiqah tu maksud dia. Ramai orang baik, orang alim ramai tapi tak berani nak tegur. Masalah. Semua takut. Masalah. Ajzu thiqah. Umar minta lindung. Sebab tu tengok, kalau kita tengok Umar punya pendirian, subhanallah, faqih. Ini faqih. Afqahul faqih. Faqihul faqih. Itu fiqh Umar. Tutup pintu kerosakan. Sepatutnya kita belajar pengajaran kita daripada Umar ni, fiqh Umar ni sama juga. Kita tak boleh bagi alasan anak-anak murid kita tu taksub dan sebagainya. Tak apalah kita bagi alasan ulama-ulama dulu pun ramai juga taksub. Itu tak boleh. Itu ajzu thiqah. Tak boleh. Kita kena ingatkan. Kita dah nampak ada bibit-bibit taksub, kerat, cantas, bagi. Rotan sikit pun tak apa. Bagi. Ajzu thiqah. Susah. Kan? Jadi itu contoh macam mana praktikal saddu dzari'ah yang Umar tunjuk. Nak jaga tauhid dan nak jaga ittiba'. Tak mau taksub orang pada selain Nabi tu diangkat lebih-lebih. Penuntut ilmu pun kena jaga ni. Kena jaga. Sebab itu manhaj salaf, adab dan akhlak ulama salaf, mereka bukan dikenali dengan suka talmi'ul ashkhas,
tamjidul ashkhas, ta'zimul ashkhas. Mereka tak suka dan tak gemar perbuatan terlampau mengagung-agungkan tokoh, terlampau menggilap-gilap tokoh, menggilap-gilap ulama, terlampau mengangkat-angkat, memuja-muja. Sebab tu kenapa ulama-ulama mutaakhirin mereka tak suka gelaran-gelaran kan, Muhyi Sunnah, apa gelaran ini Tajuddin, apa dia Muhyiddin, sekian. Dia pemakruh kan, sebab dia orang ada fiqh. Macam zaman sekarang kan, banyakkan orang bila dia baru mengaji, maka dia akan apa? Maknanya dia akan mengangkat-angkat tokoh-tokoh yang tertentu tu berlebihan. Dan sehingga menyebabkan berlaku taksub. Sebab tu kita kena tutup pintu tu. Tutup pintu tu maknanya kita raikan. Kita raikan. Raikan maknanya kepelbagaian yang ada tu dalam ruang lingkup yang kita kata ruang lingkup yang dibenarkan syarak. Dan kita tutup pintu-pintu kerosakan. Macam Umar buat. Maknanya jangan, maknanya kalau ada bibit-bibit pertelingkahan dan sebagainya, kita tutup. Baik, semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberkati apa yang kita sampaikan. Jadi kita sambung nanti insya-Allah. Fa idza kana hadha fi'lu Umar radhiyallahu anhu bi syajarah allati dzakara Allah fil Quran wa bay'a tahtaha as-sahabah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, famadha hukmuhu fima 'adaha min hadhihi al-ansab wal awthan allati qad 'azamat al-fitnah biha wa ishtaddat baliyah biha. Ini pembahasan ni masih lagi akan dibahaskan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. نكتفي بهذا القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.